أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Saudara Idris, tuan-tuan ahli jawatan kuasa surau, terusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufiknya, dengan limpah kurnianya, kita diberikan kelapangan untuk sama-sama kita hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan menjadi bukti dan akan menjadi bekalan kita bila mana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah, diikuti dengan kita bersalawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita sambung lagi. Kita masih lagi membicarakan beriman kepada qada dan qadar, iaitu rukun iman yang keenam. Pada malam ini kita masuk kepada membahas masalah qada dan qadar. Dalam masalah qada dan qadar, dikehendaki dari mukmin bahawa ia berpegang kepada dasar qadar Allah adalah tersembunyi dan membahasnya tidak disukai. Kerana cukuplah baginya bahawa ia mengetahui maknanya dan darjat-darjatnya, beriman dengan qadar Allah, beriman bahawa Allah mengetahui segala sesuatu
beriman bahawa Allah mencipta segala sesuatu, beriman bahawa apa yang Allah tidak kehendaki ia tidak akan berlaku, beriman bahawa Allah Maha Adil, tidak menzalimi seorang pun, dan beriman bahawa Allah bersih dari sifat sia-sia. Itu berkaitan dengan qadar Allah. Maksudnya kita tidak perlu untuk memperincikannya, membahaskannya terlalu mendalam. Cukuplah sebagaimana disebut di sini, sebagai seorang mukmin kita yakin, kita beriman kepada qada dan qadar Allah sebagaimana dituntut di dalam rukun iman, iaitu masuk dalam rukun iman yang keenam. Bermula daripada rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada malaikat. Ketahui secara umum, bagaimana kita bincangkan yang sebelum ni, rukun iman yang kedua, maksudnya malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak yang Allah Ta'ala ciptakan. Di antara makhluk-makhluk Allah, maka malaikatlah yang paling ramai jumlahnya. Tetapi yang wajib kita mengetahuinya hanya 10 orang. Beriman kepada kitab, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul yang dikehendakinya. Ada 4 kitab, termasuk dengan suhufnya lagi. Cukup itu. Kemudian beriman kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita ketahui jumlahnya iaitu 25 orang. Yang daripada yang disebut jumlah para rasul itu lebih kurang 314, tetapi yang wajib hanya 313 sahaja. Yang daripada jumlah 313 itu yang wajib kita ketahui hanya 25 orang. Kemudian beriman kepada hari akhirat. Kita bincang dah pada sebelum ini. Di antara perkara beriman kepada hari akhirat berkaitan dengan perkara-perkara sam'iyah ataupun kita sebut sebagai ghaibiyah, yang perlu kita yakin walaupun kita tidak dapat melihat dengan mata, dengan tak dapat menyentuh dengan panca indera kita, tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu melalui di dalam Al-Quran dan juga melalui Rasulnya yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkewajipan kepada kita untuk kita meyakini, mengimaninya. Dan begitulah juga dengan perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sebagai kita seorang yang mengaku kita beriman kepada Allah, beriman bahawa apa yang Allah tidak kehendaki ia tidak akan berlaku. Kemudian Allah Ta'ala itu seorang merupakan Allah yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Di antaranya Allah Maha Adil. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi sedikit pun daripada kalangan hamba-hambanya. Sebagaimana kita bincangkan sebelum ini, di akhirat kelak Allah Ta'ala akan balas mengikut sejauh mana amalan kejahatan yang kita buat. Allah Ta'ala akan bagi ganjaran sejauh mana amalan kebajikan yang kita buat, setara apa, maka itu yang Allah Ta'ala bagi. Bahkan kalau kita bincang dalam bab kebaikan, Allah Ta'ala dia yang maha kaya, yang maha memberi, dia akan memberi kepada siapa yang ia kehendaki. Kalau amalan kejahatan, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran, balasan hanya setimpal dengan apa yang kita buat, tak lebih daripada itu. Kemudian setiap apa yang Allah Ta'ala jadikan itu semuanya tidak sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Allah sebut di dalam setiap apa yang Allah Ta'ala cipta dalam dunia ni, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Cuma kita tak tahulah hikmahnya apa. Allah Ta'ala buat contohnya, walaupun lalat atau binatang yang kita tak suka, nyamuk, lipas, tikus, tapi ada hikmahnya Allah Ta'ala jadi, yang kita tak dapat mengetahuinya. Maknanya setiap sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan itu ada hikmahnya yang tertentu, yang kadang-kadang manusia tidak dapat mengetahui sepenuhnya.
hanya melainkan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana nak menunjukkan bahawa terbatasnya akal kita ini, kemampuan kita ini. Kemudian dalam masalah qadar ini tidak perlu lebih dari perbahasan tersebut, kerana Allah mengetahui sekiranya kita berhajat kepada perbahasan itu, ia akan menerangkan kepada kita. Apa yang Allah tidak menerangkan, maka tidaklah harus kita memberat-beratkan untuk mengetahuinya. Tak perlu nak mengetahui secara mendalam. Cukuplah sekadar Allah Ta'ala suruh kita beriman, bagai hamba Allah, berimanlah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tak cakap banyak. Kerana akan menjadi dan binasa dengan sebabnya. Sebab kita duk bahas panjang-panjang secara mendalam, sebab itu tak perlu. Kerana sebab itu Nabi SAW sebut, iaitu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kalau kamu nak berfikir, fikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah yang Allah Ta'ala jadi ini. Itu bersesuaianlah dengan akal kita itu yang Allah Ta'ala kurniakan. Jangan kamu berfikir, berbahas-bahas dan perkara berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana akal kita ni terbatas tidak mengetahui zat Allah, melainkan apa yang diberitahu Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Cukup sekali itu. Tak perlu kita duk bincang panjang-panjang, kerana kalau kita bincang juga, Nabi kata fatahlik, kesan dia kelaknya akan menyebabkan kita ni akan binasa. Sebab kita membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana akal kita terbatas, diciptakan akal supaya mengambil bahagian dalam memakmurkan bumi ini. Bukanlah tugasnya untuk mencari-cari perkara ghaib yang hanya Allah sahaja yang mengetahui. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menerima dan beriman dengan perkara-perkara ghaib dan masalah-masalahnya yang Allah menjelasnya kepada kita. Cukup sekadar yang saya sebut tadi. Sekadar itulah, tak perlu kita nak bahas terlalu panjang. Sebab mengikut tradisi para sahabat pun, mereka pun macam tu. Sebab itu kita tengok kehidupan mereka hebat. Kerana kehidupan mereka berlandaskan Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Di antara masalah-masalah ini ialah hubungan antara penciptaan Allah akan perbuatan manusia dengan iradah manusia dan perbuatannya yang melakukan sesuatu perkara. Masalah qadar ini bukanlah masalah ghaib yang tunggal, yang akal manusia tidak dapat mengetahuinya. Malah banyak dari sifat-sifat Allah yang kita mengetahui hanya kesan-kesan sifatnya, sedang kita tidak mengetahui hakikat yang sebenar bagi sifat itu. Hal ini samalah dengan hal zat Allah yang akal manusia tidak dapat memahami hakikatnya yang sebenar. Begitulah juga yang qadar dan qadar Allah tadi itu. Bagaimana zat Allah, mana akal kita ni terbatas untuk mengetahui. Jadi cukup sekadar apa yang diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis baginda Nabi SAW. Oleh yang demikian, maka Rasulullah SAW melarang dari membahas dan memperdalamkan perbahasan dalam masalah qadar ini. Rasulullah larang. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW, suatu hari Rasulullah keluar, tiba-tiba baginda Nabi SAW bertemu dengan manusia
sekumpulan manusia yang sedang berbincang mengenai masalah qada dan qadar. Maka wajah baginda pun kelihatan merah kerana kemarahan. Kerana Rasulullah tak bagi bincang benda ni. Lalu baginda berkata kepada mereka yang duk berbincang masalah qada dan qadar ini, kenapakah kamu membelagakan setengah ayat-ayat Al-Quran dengan setengah ayat-ayat yang lain? Dengan sebab inilah orang-orang dahulu dari kamu telah binasa. Maka Rasulullah tak bagi. Cukup sekadar apa yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, cukup itu saja. Nak bincang lagi seram dalam macam mana, bukan kemampuan kita. Bagaimana kita ketahui akal kita ini terbatas. Tak layak kita nak bincangkan semua itu. Kerana itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan seorang lelaki datang menemui Sayyidina Ali bin Abi Talib, bertanya beliau mengenai masalah qadar. Maka jawab Sayyidina Ali, masalah ini adalah jalan yang gelap, maka janganlah kamu melaluinya. Maksudnya tak seduk tanyalah, tu tujuannya. Tapi Sayyidina Ali ni orang yang hebat, dia jawab macam mana? Masalah ini adalah jalan yang gelap, maka janganlah kamu melaluinya. Tak perlu. Laki ni tadi dia tak puas dia tanya lagi, ceritakanlah kepada aku mengenai dengan qadar. Soalan yang sama, tapi Nabi Sayyidina Ali dia jawab jawapan yang berlainan. Sayyidina Ali berkata, masalah ini adalah laut yang dalam, maka janganlah kamu menyelam di dalamnya. Itu. Maksudnya jangan duk bincang tu lah masalah qadar tadi tu. Sebab kemampuan akal kita tak mampu nak bahas secara mendalam. Bagaimana saya sebut tadi, cukuplah sebagaimana yang Allah sebut contohnya dalam hukum iman, percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam bahasa kita terjemah untung baik dan untung jahat. Tu saja. Maksud setiap ketetapan yang berlaku ni semuanya adalah ketentuan Allah. Yakin itu je lah. Tak perlu nak bahas banyak-banyak. Apa yang berlaku dalam dunia ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sebutnya sebagai qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak ni pasal apa macam ni, pasal apa macam ni, kenapa? Tak boleh. Sebab itu bila berlaku sesuatu benda, Nabi larang kita kalau macam ni maka takkan berlaku macam ni. Kalau tu tak boleh langsung. Sebab benda ni merupakan ketetapan Allah yang dah berlaku. Kita seolah macam kita tak percaya, tak yakin. Maka Sayyidina Ali berkata, masalah ini adalah laut yang dalam, maka janganlah kamu menyelam di dalamnya. Lagi itu tanya lagi, kata lagi, ceritakanlah kepadaku mengenai dengan qadar. Soalan yang sama juga. Sayyidina Ali menjawab, qadar adalah rahsia Allah. Baru dia pergi ke situ. Maka janganlah kamu memberat-beratkan diri kamu. Maksudnya tak selalu bahas dalam-dalam lah. Benda ni duk bincang apa banyak-banyak. Itu tak perlu. Apa yang perlu kita buat, hak yang Allah Ta'ala suruh buatlah. Yang Allah Ta'ala larang tu, tinggalkan. Tu kerja kita. Tak perlu kita nak mempersoalkan itu hak Allah. Allah nak buat apa, itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bagusnya perkataan Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah. Dia kata apa? Di mana beliau berkata, Al-Qadar asalnya adalah rahsia Allah kepada makhluknya, yang tidak dapat melihatnya oleh malaikat yang hampir dengan Allah. Malaikat pun tak tahu, apatah lagi kita. Dan mana-mana Nabi yang diutus, Nabi, para Rasul pun tak tahu. Mengkaji dan mendalami dalam masalah qadar adalah jalan yang membawa kekalahan, ataupun kita sebut kebinasaan. Punca yang menjadikan kamu tertegah, yakni dari rahmat Allah, dan jalan yang membawa kepada kederhakaan. Maka jaga-jagalah kamu akan renungan kamu, pemikiran kamu dan bisikan hati kamu,
dari mendalami masalah ini, masalah qadar ini. Kerana Allah telah menyembunyikan ilmu qadar dan melarang kamu mencungkilnya. Sebab masalah qadar ni hak Allah, dalam ilmu Allah, tak perlu kita nak ketahui, melainkan Allah Ta'ala suruh beriman, beriman, yakin sajalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, surah Al-Anbiya. Tidak ditanya Allah mengenai apa yang dia buat. Siapa pun tak boleh tanya perbuatan Allah, siapa pun tak ada hak. Tapi sedang hamba-hamba itu akan disoal terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu di akhirat nanti pun kita akan ditanya, apa kerja buat masa Allah bagi kamu hidup kat dunia dulu, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kamu buat apa dengan umur kamu? Fima abla, kamu habiskan umur kamu untuk apa? Allah Ta'ala yang akan tanya kita, bukan kita nak tanya Allah. Pasal apa ni nak kena hisap? Tak ada. Maka siapa yang menanya kenapa Allah berbuat, buat begini, buat begitu, buat begitu, maka berarti ia menolak hukum Al-Quran. Dan siapa yang menolak hukum Al-Quran, maka ia termasuk ke dalam golongan Al-Kafirin. Wal'iyadzubillah. Inilah sejumlah dari keperluan yang dihajati oleh setiap orang yang hati mereka bercahaya dan dikasihi oleh Allah, yang menjadi wali Allah, iaitu peringkat orang yang mendalami ilmu, kerana sesungguhnya ilmu itu adalah dua jenis. Ilmu dua jenis, iaitu yang pertama, ilmu yang diizinkan bagi makhluk mengetahuinya. Maksud ilmu yang Allah Ta'ala izinkan untuk kita mengetahuinya. Mengetahui ilmu, contoh kita belajar ilmu secara kelahabat akidah, secara yang inilah. Contohnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Dalam bab ni, kalau ilmu dalam bab fiqh, ilmu tentang solat, tentang zakat, tentang puasa, haji, hak itu ilmu-ilmu yang diizinkan oleh Allah. Hak yang tak diizinkan oleh Allah tadi saya sebut contohnya tadi, hak qadar tadi, tak perlu kita nak bahas, nak bincang terlalu mendalam. Cukup sekadar kita beriman, sebagaimana yang diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran dan melalui lidah Rasul baginda, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang tidak diizinkan bagi makhluk mengetahuinya. Maka mengingkari ilmu yang ada dan diizinkan adalah kufur. Hak ilmu yang Allah Ta'ala izinkan untuk kita ketahui, kalau kita ingkar, kufur. Mendakwa mengetahui ilmu ghaib yang tidak diizinkan Allah adalah kufur juga. Duk dakwa ni tahu soal ilmu ghaib ni, dia tahu lah. Itu tak betul lah. Ilmu ghaib ialah ilmu yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pun tak tahu, makhluk Allah, hatta malaikat, hatta rasul, melainkan apa yang diizinkan oleh Allah. Contoh, baginda Nabi SAW bagi tahu apa yang akan berlaku ke depan di sebagai yang disebut sebagai nubuatun Nabi. Nabi dah bagi tahu dekat sahabat di akhir zaman akan berlaku sekian. Apa yang Nabi bagi tahu tu semua akan berlaku satu demi satu. Tapi adakah Nabi tahu ilmu ghaib? Tak, melainkan hak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sebab itu sebagaimana saya sebut pada tuan-tuan sebelum ni, bila malaikat Jibril tanya Nabi tentang mata sa'ah, bila berlaku hari kiamat, Nabi tak tahu, Nabi tak boleh jawab. Tidaklah yang dikena tanya ini yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksud Nabi kita serenda bab bila berlaku kiamat. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi tanda-tanda berlaku kiamat. Hak tu saja ciri-ciri akan berlaku kiamat sekian tan. Dia ada alamatul sughra wa alamatul kubra. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Dan disebut dah hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Bila? Jumaat bila? Wallahu a'lam. Sebab ianya semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka al-iman tidak sabit melainkan dengan menerima ilmu-ilmu yang ada dan diizinkan, serta menjauhi dari ilmu yang tidak diizinkan dan tidak ada pada makhluk. Orang yang iman tadi mana? Hak dia terima sebagaimana yang diizin Allah. Okey. Hak tu kita pelajari. Yang tak diizinkan tak perlu kita nak pelajari, nak membahas, ya. Sebab bukan kelayakan kita tak membicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Okay. Beriman kepada qadar dan kesannya dalam hidup seorang muslim. Islam berpijak di atas asas menyerah segala-gala kepada hikmah Allah dan iradahnya. Sebab tu Islam tu namanya mana? Tunduk, al-khudu' lillahi azza wa jalla. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam, menyerah, maksud kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-Islam, agama Islam kita ni, dia berpijak di atas asas menyerah segala-gala kepada hikmah Allah dan iradahnya. Tidak tanya menanya mengenai pentafsilan hikmah Tuhan dalam menyuruh dan melarang. Allah suruh buat ni kenapa? Allah larang ni kenapa? Tak perlu kita nak panjang-panjang. Sebab dalam kita sebagai makhluk ni disebut sebagai if'an wala taf'an. Tu saja kelayakan kita. Apa yang Allah SWT suruh, ni buat. Yang Allah kata jangan. Tu saja. Sebab tu disebut sahabat ni mereka sami'na wa ata'na, dia pun tak tanya banyak. Ni para sahabat. Maka kita selanjutnya kita kena tirulah para sahabat. Sebab Nabi SAW sebut apa? Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku ni seumpama bintang, bintang-bintang di langit. Ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum. Mana saja di kalangan sahabat yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sikap para sahabat Nabi dahulu. Kerana pembinaan al-Islam tertegak di atas asas menyerah kepada Allah. Martabat pertama dalam menjunjung perintah Allah ialah beriman kepada perintah Allah. Kemudian berazam sungguh-sungguh untuk melaksanakannya dan segera menunainya. Itu asas, itu martabat pertama dalam menjunjung perintah Allah ialah beriman kepada perintah Allah. If'al, Allah Taala suruh buat. Contohnya aqimus solat, dirikan solat. Tunaikanlah solat. Tak perlu duk tanya pasal apa. Ni disebut ta'abbudi. Kita ni hamba. Maka kita selayaknya kita ni kena tunduk patuh kepada orang yang menciptakan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap para sahabat yang mulia. Mereka sangat beradab dengan Tuhan dan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat mana-mana kaum yang lebih baik dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas ni dia juga sahabat juga. Dia pun orang yang terbaik. Sebab tu Nabi kata sebaik-baik kurun aku. Kurun yang di mana Nabi hidup dan juga para sahabat yang dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kurun yang terbaik, kurun yang pertama. Kemudian diikuti yang kedua disebut sebagai tabi'in, generasi tabi'in. Kemudian generasi yang ketiga itu generasi tabi'in. Itu generasi 3 kurun yang terawal, 300 tahun yang pertama. Itulah disebut sebagai salaf, golongan salaf yang terbaik. Kita ni selepas daripada tu disebut sebagai khalaf. Dalam masalah qadar, dalam masalah qadar, para sahabat, tabi'in dan semua ahli sunnah wal jamaah telah ijma' mengatakan bahawa semua makhluk
sampai ke hari kiamat adalah tertulis di Ummul Kitab ataupun di Lauh Mahfuz. Apa yang amal semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Si fulan tertulis dia umur dia sampai bila, rezeki dia banyak mana, apa semua tu. Itu ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan dah. Kemudian diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahawa ia pernah berkata ketika hampir ajalnya. Ubadah bin As-Samit juga sahabat. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan dapat merasai hakikat iman hingga engkau mengetahui bahawa apa yang telah ditakdir mengenai engkau, ia tidak akan menyimpang dari engkau. Apa yang ditakdirkan mengenai engkau, maksud apa yang Allah Ta'ala takdir untuk mengenai kita, atau contohnya rezeki Allah Ta'ala takdir akan dapat pada kita, dia tak akan menyimpang pergi pada yang lain. Ataupun Allah Ta'ala takdirkan kena apa, kemalangan. Kita ambil contoh kemalangan, Allah Ta'ala takdir dah kemalangan akan berlaku, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak elak dah. Sebab tu kalau hak berlaku kemalangan, orang kalau orang tahu dia tak akan keluar. Tapi sebab kita tak tahu, sebab itu ilmu ghaib, benda yang kita tidak tahu melainkan dalam ilmu Allah, ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang menyimpang dari engkau, ia tidak akan mengenai engkau, kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala ya rab wa ma aktub qala uktub maqadira ala kulli shay maqadira kulli shay hatta taqum. Hadis rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah dan Ahmad, 3 orang imam. Maksudnya sesungguhnya kata Nabi, awal-awal makhluk yang Allah ciptakan ialah qalam. Qalam ni kita sebut pen lah, pena. Allah berkata kepada qalam, tulislah. Jawabnya, pen tanya balik, wahai Tuanku, apa yang aku nak tulis? Nak tulis apa? Allah berkata, tulislah takdir tiap-tiap suatu hingga ke hari kiamat. Maknanya ketetapan kita semua makhluk Allah Ta'ala dah tulis dah di Lauh Mahfuz, atau disebut sebagai Ummul Kitab. Sebab tu hadis sebut bagaimana Ubadah bin Samit sebut kepada anak, ketahuilah apa yang akan mengenai engkau, dia tidak akan menyimpang daripada engkau. Apa yang akan yang menyimpang daripada engkau, dia tidak akan mengenai engkau. Sebab semuanya dah tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian berkata Ubadah lagi, wahai anakku, engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Sesiapa yang mati bukan dengan pegangan ini, maka dia bukanlah dari golongan kami. Maksud tak percaya dengan qadar macam ni, hak ketetapan yang Allah telah buat tadi, maka mati dia bukan mati Islam lah. Jadi akidah ini menanamkan kesan yang kuat ke dalam jiwa para sahabat. Kerana itu mereka bertaburan di bumi membawa akidah beriman kepada qadar sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Baginda berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alayka, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Wahai anak muda, jagalah kamu terhadap suruhan dan larangan. If'al wa la taf'al tadi. Ketuan Allah.
Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah Taala suruh jaga. Dalam bentuk suruhan, sebab perintah Allah ni dia dalam bentuk suruhan dan larangan. Allah niscaya jagalah kamu terhadap suruhan dan larangan Allah. Yang Allah suruh kita buat, yang Allah larang kita tinggalkan, Allah niscaya ia menjaga kamu. Kalau kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Maksudnya jaga Allah, menjaga macam mana? Jaga dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah Ta'ala akan jaga kita. Jagalah kamu terhadap Allah, nescaya engkau mendapatinya di hadapan kamu. Apabila engkau memohon, maka pohonlah kepada Allah. Apabila engkau meminta tolong, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah bahawa jika seluruh umat manusia bersepakat hendak memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak dapat memberikan manfaat kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan jika mereka, yakni manusia, bersepakat hendak menyatakan, mengenakan kemudaratan, nak bagi kita berlaku kemudaratan, nak bagi kita contohnya buat apa yang kita nak, kereta satgi dia nak buat bagi kita, kereta kita apa accident ke apa dia buat nak bagi ni, contoh itu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah ke atasmu, kerana qalam telah terangkat, segala ketetapan telah ditetapkan, dan telah kering lembaran, segala catatan telah selesai tertulis. Allah Ta'ala dah takdir dah macam tu dah. Jadi tak perlu kita nak rasa gundah gulana. Sebab tu seorang hamba tadi tu, dia akan mati apabila sampai ajal, bila semua rezeki yang ditetapkan Allah dah habis untuk dia, maka dia akan matilah. Itu ketetapan Allah. Jadi akidah inilah yang mengalir masuk ke dalam jiwa mereka, yakni para sahabat. Mereka yang tenang, lalu menjadikan hati mereka merasai aman dan menyuburkan perasaan jiwa mereka tenang dalam hal mereka keluar menyebarkan Islam kepada manusia. Mereka merasai kecil segala kekuatan manusia di bumi ini berhadapan dengan iman mereka dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Salman Al-Farisi sikit lagi pernah ditanya, apakah pentafsiran yang diberi mengenai makna hadis Nabi hingga engkau beriman kepada qadar baik dan qadar jahat? Lalu Sayyidina Salman jawab, hingga engkau beriman kepada qadar baik dan qadar jahat, maknanya hingga engkau yakin bahawa apa yang menyimpang daripada kamu, ia tidak akan menimpa ke atas kamu. Dan apa yang akan menimpa ke atas kamu, ia tidak akan menyimpang dari kamu. Inilah jawapan Salman Al-Farisi, malah jawapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ala Al-Hadrami kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa pula dah. Maksudnya lebih kurang macam ni jugalah. Maknanya apa yang ditetapkan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan mengena kita melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah kalau tak kena, tak kena lah. Contohnya rezeki kita hari ni kita pergi mancing. Rezeki kita Allah Ta'ala tetap dah 3 ekor ikan. 3 ekor lah. Tak usah duk pusing macam ni. Takkan dapat. Situ. Rezeki juga contohlah, kita dapat orang nak bagi apa. Contoh, ini berkaitan dengan qadar Allah, ketetapan Allah. Orang nak bagi sumbangan apa-apa benda dekat kita, orang kita jangan kita pasal apa kita tak dapat, orang lain dapat. Itu dah ketentuan Allah. Kena redha lah. Sebab tu di antara dia sebut sebagai orang tanya Sayyidina Ali tentang taqwa, dia kata ar-ridha bima aqsama Allahu la, ridha billahi, ar-ridha bima qasama Allahu la. Mana kita kena redha dengan apa yang telah
ditetapkan oleh Allah. Pembahagian rezeki kita banyak tu Allah Taala dah tetap. Kena redha. Sebab itu dalam manusia yang hidup, kita tengok ada yang rezeki dia yang hidup dia sederhana, ada yang kaya, ada yang miskin, macam tu. Tu maknanya ketetapan Allah. Tapi cuma dari segi konsep kita ini dalam bab masalah ikhtiar, tawakal kepada Allah, jangan kita boleh kata nak buat macam mana. Allah suruh kita berusaha. Usaha dulu. Itu dalam konsep ikhtiar, tawakal tadi tu. Usaha disebut sebagai ikhtiar, summa tawakkal ala Allah. Kemudian berusaha. Jangan jadikan alasan nak buat macam mana. Allah Taala takdir macam ni. Allah Taala suruh usaha. Bila usaha, maknanya hak itu saja yang kita, itulah ketahuilah, itulah qadar yang Allah Taala tetapkan rezeki untuk kamu. Jadi tak perlu kita nak bermasam muka, nak benci orang ni dengan sebab pasal apa orang ni dapat kita tak dapat. Itu tak perlu. Kena redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita habiskan sikit lagi sini. Manakah kebahagiaan jiwa yang lebih dari kebahagiaan yang berisi dengan akidah ini? Akidah yang beriman bagaimana para sahabat tadi itu. Manakah keberanian yang lebih dari keberanian hati yang beriman bahawa segala urusan berada di tangan Allah, sedang manusia tidak ada hak mengurus sedikit pun. Tentang qadar Allah tadi itu. Sesungguhnya kekuatan di bumi ini tidak dapat menghalang manusia yang membawa akidah ini dan penuh berkeyakinan dengannya. Oleh yang demikian, kita berani bertegas mentafsirkan bahawa segala kerja dan jasa-jasa yang dibuktikan oleh generasi pertama, para sahabat yang memperjuangkan agama ini adalah kerja yang seolah-olahnya ganjil, mengkagumkan akal dan menyalahi adat. Tetapi ia adalah kenyataan. Tengok kerja buat sahabat dulu. Kerja buat sahabat, berjuang, berjihad, nak bawa Islam tu. Sesungguhnya kerja-kerja yang dibuktikan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah kesan dan natijah dari keimanan mereka kepada Allah, kepada hari akhirat, dan keimanan mereka kepada qadar Allah Azza wa Jalla. Keimanan yang teguh. Seseorang manusia yang dapat menikmati dengan akidah beriman kepada qadar Allah, meyakini bahawa apa yang menimpa mengenainya, ia tidak akan menyimpang darinya. Meyakini bahawa sekiranya umat manusia bersepakat untuk mengenakan kemudaratan, maka pasti tidak akan mengenainya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan kepadanya, dan meyakini bahawa seseorang tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya dan sampai ajalnya. Manusia inilah sahaja yang terbebas dari memperhambakan diri kepada sesama manusia, kepada memperhambakan diri kepada Allah Tuhan manusia. Kerana bagaimana ia berani sujudkan mukanya kepada mana-mana kekuatan di dunia ini sedang ia mengetahui bahawa segala urusan berada di tangan Allah, Tuhan pencipta langit, bumi dan isi kandungan keduanya. Bagaimana ia boleh melemahkan dirinya tunduk kepada seseorang hamba yang diciptakan dari tanah? Maksudnya dia tak perlu, dia tak takut sedikit pun kepada makhluk, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan sujud melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, hanyalah yang disebut sebagai makhluk, tidak ada daya upaya. Jadi sepada itulah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi. InsyaAllah kita akan habis juzuk yang pertama ni. InsyaAllah kita akan masuk juzuk yang kedua. Hari ni baru dia akan bincangkan tentang juzuk yang kedua ini, barulah hakikat iman. Hak ni cerita bab rukun iman dulu. Hakikat iman dan perkara-perkara yang akan membatalkan iman. Kita nak kena jaga itu. Takut bila terbatal saja iman,
segala amal baik yang kita buat ni sia-sia, tak ada guna sudut. Kita takut akidah kita ni tergelincir, wal'iyazbillah. Jadi kita mohon setakat ini untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan dengan izin Allah. Sedikit lagi minggu depan insyaAllah habis selesai rukun iman yang ke-6 ini, sebelum kita masuk kepada bab yang kedua berkaitan dengan hakikat iman itu. Okey, kita sambung tahsin Al-Quran kita, muka surat 195. Okay, muka surat 195, surah At-Taubah, ayat yang ke-48. Selesa tak? Apa? Rehal pun dah ada. Semua lengkap. Cuma tak cerita Mustafa ni tak ada. Mustafa mana tahu? Ada dia pun ceria juga. Gimana tak tahu? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq. Laqad ibtaghawul fitnah. Okey, semula laqad ibtaghawul wa qallabu lakal umur wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqq. Ja'al haqq tu qalqalah apa tu? Bila kita berhenti, bila kita waqaf kat situ, dia akan jadi qalqalah apa? Qalqalah akbar. Macam mana nak kenal qalqalah akbar tu? Tengok ada syaddah tu, ada syaddah di atas huruf qaf. Huruf qalqalah kita bincang dah sebelum ni, ada berapa? Ada 5 huruf qalqalah. Apa dia huruf dia? Ba, jim, dal, qa dan qaf. Contoh di sini. Bila kita berhenti dekat sini, hatta ja'al haqq, mana qalqalah dia akbar. Dia ada sughra, dia ada kubra, dia ada akbar, maksud lebih besar. Kubra besar, akbar lebih besar. Mana qalqalah dia lantunnya dia kuat sikitlah. Kalau sughra tu dia tengah-tengah tu, contoh macam laqad ibtaghawul tu sughra, dia sikit saja qalqalah dia tak perlu sampai laqad tak perlu sampai macam tu. Dia sebab dia sedikit saja lantunan tu. Laqad ibtaghawul, dia sebab dia kecil sughra. Okey. Kemudian bila kita berhenti, kalau kita tak berhenti dekat sini, maka tak jadilah qalqalah kat sini. Hukum tu berlaku apabila kita waqaf. Okey. Jadi kita sambung nanti, maka hak tu dia punya sekadar huruf qalqalah sahaja. Hatta ja'al haqqu wa zahara amrullahi wa hum karihun. Huruf ha, karihun, yang karihun pula. Hun, ha, hi, hu. Ha kecil, ha, hi, hu. Dia rasa kat sini, hak ni ha besar. Karihun, ha. Wa minhum man yaqulu zal
taftinni. Bila kita waqaf, kita berhenti tu berapa harakat tu? 2 harakat saja, walaupun situ ada tanda panjang. Panjang tu bila kita sambung barulah jadi 4 harakat. Bila kita berhenti kat situ, walaupun dia ada tanda panjang tu, dia hanya sekadar 2 harakat saja. Wala taftinni. Kecuali kalau kita sambung, wala taftinni ala fil fitnah. Contoh, baru dia jadi 4 harakat bila kita sambung, sebab dia akan jadi hukum mad jaiz. Okey. Cuma wa minhum may, dengung elok sikit. Idgham yang pertama idgham mithlain ataupun disebut idgham syafawi. Wa minhum, mim mati dengan mim, mim dengan mim. Kemudian may yaqu idgham al-ghunnah. Bagi sempurna elok, idghamnya berserta dengan dengung. Okay. Ala fil fitnati saqatu. Saqatu. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. In tusibka hasanatun tasu'hum. Hasanatun tasu'hum. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Huruf zal pada akhadna, tak mau bunyi. Tadi ada juga bunyi macam bunyi akhazna, tak mau bunyi macam tu, dia tahan. Akhadna, dia tak ada z tu, tak ada. Akhadna, tahan. Kemudian huruf zal tadi lembut. Jangan akhazna, dia jadi huruf zai. Akhadna, akhadna, jaga di situ. Okey. Yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Wahum farihun. Hum fa tu jangan dengung sebab izhar syafawi. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. Ihdal husnayain.
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم
Berhenti pada la minkum. Wa yahlifuna billahi innahum la minkum. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا Okey, lagi sekali. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله huruf dad min fadlihi, jangan fadlihi, dia bukan huruf qalqalah, tahan. Min fadlihi, fadlihi, jaga di situ. Okey, jangan fadh tu tak mau. Min fadlihi, mulut kita ni dia akan herot. Kalau betul mulut min fadli, dia tak ada, dia min fadh. Tengok mulut kita, fadlihi, fadlihi. Okey, sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun.
Inna ila Allahi raghibun. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والمؤلفة ta tu jangan panjang lah. Wal muallafati qulub, baca dia macam tu, jangan kita baca wal muallafati qulub, dia bukan ada ya pun kat situ, jadi tak boleh panjang. Okey, wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin sabil. Kita tengok wafir riqa, sebab kita sambung dengan huruf ra ni alif lam syamsiah. Dia terus wafir riqa, tapi pada wafi sabi, ni pasal kita panjang pula sebab dia bukan ada alif lam, kita tak sambung. Wafi sabi berbeza dengan wafir riqa, dia ada beza kat situ. Okey, fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa huwa udhun. Wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Tergeliat lidah tak? Salah sikit lah. Dia sebenarnya itu menandakan kita jarang baca Quran ni, dia kena baca. Kalau kita baca selalu insya-Allah. Tak apalah. Sambil kita belajar insya-Allah. Sampai kita minta pada Allah, bagilah aku lancar Al-Quran ini, boleh baca. Tu sekarang ni dah apa? Dah baca Iqra ni. Ajak tak apalah, datang. Allah ni baca Iqra aja tak apa. Ni Iqra ni latihan supaya kita sebut huruf-huruf Arab tu.
Contoh macam hari tu dah minggu depan tuan-tuan sebut dia aba ba aba. Dia duk ba tak mau. Kena sebut Arab lah, Arab. Kita nak biasakan, kita sebut, nanti kita nak baca sebutan aba ba aba aba. Tak mau macam tu. Ayat mana tu? Ayat tahun mana? Ayat surah apa tu? Taman ayat-ayat yang ke berapa? Ayat yang ke berapa? Dia tak apalah. Okey, kita tengok ayat 89. Maknanya 89. Okey, mana yang mana satu tu nak monti tahu mana? Dan naba'ul ladzi. Dia tak boleh naba'ul ladzi. Dia daripada naba'a berita. Dia tulis dia tak boleh macam tu. Naba sebab alam ni naba'ul ladzi. Naba'ul ladzi ayat 89 tak mana satu kat ni, bukan dia ni. Ayat berapa tu? Ayat 80 bukan ayat tu. Ayat yang ke berapa tu? 79. 79 pun kat mana tak ada apa? 97. 97 tak baca lagi lah. Tak baca lagi. Tak apa, nanti minggu kita terang. Dia ada lagi ayat 80 pun ada 80. Tu penting. Sebab nanti kita nak beza dengan ayat hak dalam surah Al-Munafiqun. Pasal apa ayat hak 80 ni istaghfir talahum. Sedangkan ayat 90 ayat dalam surah Al-Munafiqun sawa'un alaihim astaghfar talahum. Kita baca astaghfar talahum. Dan ayat 80 surah At-Taubah istaghfir lahum. Itu huruf hamzah wasal, hak nun hamzah qata'. Dan nanti kita akan terangkan insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Okay, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lamu bihaqiqatil hal.